Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi dalam Jalil Shah Channel. So, siapa yang baru masuk dalam channel aku, boleh subscribe dulu, boleh like, komen dan share video ni. So, sebelum ni aku ada buat video tentang prediction untuk Piala Malaysia untuk pusingan pertama. Sekarang kita dah ada keputusan siapa pasukan mana yang layak ke sukuk akhir. Dan juga kita akan recap balik pusingan pertama untuk Piala Malaysia. Jom kita start. Okay, sebelum tu kita akan tengok dulu keputusan Piala Malaysia untuk pusingan pertama sebelum aku ulas satu persatu lah. So, perlawanan pertama Pulau Pinang menentang Felda. Pulau Pinang menang 3-1. JDT menentang Kuching, JDT menang 1-0. Kedah menentang Pahang, Kedah menang 3-2. Terengganu menentang PJ City, Terengganu menang 1-0. Perak menang 4-0 dengan Kelantan United. UiTM menang 3-2 dengan Kelantan. Selangor menang dengan Melaka 2-1. So, ada banyak kejutan dan juga banyak juga prediction aku yang salah sebelum ni. So, aku tak nak tengok prediction aku dah. So, aku akan recap balik perlawanan mana-mana tak semua perlawanan dalam Piala Malaysia pada minggu ni aku tengok. So, ada beberapa yang aku tengok highlight, ada juga yang aku tengok live. So, aku akan recap balik mana perlawanan yang aku ingat, mana yang kita akan tengok result je lah. So, kita pergi perlawanan pertama. Perlawanan pertama pertembungan di antara Pulau Pinang dan Felda berakhir dengan 3-1. So, sebelum ni aku predict memang Pulau Pinang akan menang, tapi predict aku tak betul. So, bagi aku kalau perlawanan Pulau Pinang dan Felda ni memang Pulau Pinang layak untuk pergi ke sukuk akhir. Sebab permainan Pulau Pinang agak konsisten aku tengok masa game pusingan pertama ni berbanding Felda. Walaupun Felda ada push untuk dapatkan jaringan dan juga cuba potong tactical, bukan potong lah, cuba bertahan untuk menentang taktikal yang diterapkan oleh Pulau Pinang. Tapi bagi aku Pulau Pinang buat kerja dengan baik lah. Okay, so perlawanan kedua, yang perlawanan ni aku ada tengok live. Perlawanan ni Pulau Pinang Felda ni semua yang berlangsung pada hari Jumaat, yang berlangsung pada 6 November. Okay, so perlawanan kedua JDT menentang Kuching FA. So, perlawanan ni aku tengok. So, aku agak sebenarnya game ni best, tapi ada sikit bosan sebab gol awal dan lepas pada second half semua ada attack tapi lebih banyak main dekat bahagian tengah lah. So, JDT menang 1-0 menentang Kuching FA. So, gol cantik daripada Arif Aiman, tak salah aku nama dia, budak baru. Ni rekod untuk pemain JDT, pemain paling muda yang menjadikan gol aku tengok gol dada daripada Diogo dan pas ke Arif Aiman, lepas tu dia buat gol lah. So, perlawanan yang ketiga untuk hari Jumaat. Okay, so aku prediction aku memang totally salah untuk untuk game ni. So, aku expect sebenarnya Pahang akan menang. Perlawanan antara Kedah dan Pahang, tapi perlawanan ni agak sengit, tapi aku rasa terlampau lewat lah Pahang nak kejar balik Kedah. Sebab aku tengok masa awal masa first half tu Kedah memang banyak attack, walaupun adalah beberapa peluang. Macam Wakame sendiri ada cakap kekalahan Pahang untuk game ni disebabkan dia. Memanglah banyak peluang Wakame. Nampaklah dia terlampau struggle kat depan. Lepas tu ada support daripada seorang yang botak tu, tak ingat nama dia. Agak struggle, dia agak struggle, dia banyak dapat bola tapi banyak jatuh. Maksudnya Kedah punya pertahanan membuat kerja dengan baik. So, Kedah menang 3-2 untuk perlawanan ni dan layak ke sukuk akhir. So, kita pergi ke perlawanan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, perlawanan pertama Terengganu menentang PJ City. Game ni bagi aku dia start lewat game ni disebabkan ada masalah padang yang tak berapa, dengan hujan lagi. So, agak slow lah. Bila mula game ni agak perlahan dan dua-dua tim nampak berhati-hati disebabkan padang pun basah. Aku tengok game ni. Lepas tu PJ City bermain dengan baik. Dia memang banyak attack juga, banyak kontrol bola, tapi disayangkan disebabkan defend dia pada minit minit ke-37 sebelum masuk ke kawasan kedua. Defend dia buat silap dan menyebabkan jaringan terhasil lah untuk Terengganu. So, Terengganu menang 1-0 dan layak ke sukuk akhir. So, perlawanan kedua
perlawanan antara Kelantan United dan Perak. Bagi aku untuk perlawanan Perak dengan Kelantan ni, aku rasa Perak memang dah bersedia untuk Piala Malaysia tahun ni. Leandro gol hat-trick. Nampaklah, aku nampak attacking dengan midfield Perak ada struggle jugalah. Aku tengok bahagian attacking Perak nampak bersedia lah. Diorang memang malam tu memang diorang form betul. Diorang memang betul-betul sedia untuk sebab bukan nak kata Kelantan United tak bagus tau. Diorang bagus juga, banyak juga diorang cuba try yang diorang buat. Lepas tu banyak kontrol bola juga, tapi disebabkan mungkin pengalaman satu dan juga aku rasa skuad Perak memang dah bersedia untuk perlawanan tu lah. So Perak menang 4-0, agak besar juga kemenangan dia. So layak ke Suku Akhir. So akan bertemu dengan Terengganu nanti. So akan mengulang balik perlawanan akhir Piala Malaysia 2018. So nanti aku akan huraikan lagi lah untuk prediction aku untuk Suku Akhir. So perlawanan pada hari Ahad, UiTM bertemu Kelantan. Yang perlawanan UiTM dengan Kelantan ni pun aku punya prediction memang low gila, memang tak ada yang betul. Aku tak tengok full game ni. Aku tengok awal, lepas tu tengah aku tak tengok sebab agak slow sikit. Walaupun ada gol UiTM awal, aku terkejut. Minit ke-13 aku UiTM dah ada gol. Lepas tu Kelantan cuba push juga, tapi aku rasa macam Kelantan untuk game ni dengan UiTM dia agak lambat panas lah, sebab main kat Manjung kan, aku faham lah sebab dua-dua pun main dekat luar daripada diorang punya padang sendiri kan. Tapi aku tengok Kelantan main agak slow awal. So bila dah kena 2-0 kan, minit ke berapa dalam minit ke 16 tu on goal kat aku, Kelantan baru macam nak kejar balik, tapi dah macam lambat sangat tau. Walaupun dia dapat 2 gol, diorang nak kejar dan nak kena. Pasal aku bila dah kena 2-0, lepas tu Kelantan golkan 1 gol, minit ke 61 salah aku. Lepas tu gol lagi 1, dah 2 sama. Dan juga Arif Anwar. Aku tengok gol buster kick dia. Memang aku rasa gol paling cantik untuk persingan pertama. Dia buat buster kick daripada dalam kotak, menjadikan gol kemenangan untuk UiTM. Aku rasa boleh bagi kredit dekat dia, dekat Arif Anwar. So lepas ni UiTM akan bertemu dengan, tak salah aku, akan bertemu dengan Pulau Pinang. Aku harap ada something yang diorang boleh tunjukkan untuk next game untuk Suku Akhir nanti. Okay, so perlawanan terakhir untuk persingan pertama Piala Malaysia, perlawanan di antara Selangor dan Melaka United. Bagi aku game ni agak struggle juga. Dua-dua pasukan aku tengok memang masing-masing bahagian tengah memang bagus. Aku tengok diorang banyak attack, banyak kontrol bola juga bahagian tengah. Gameplay pun cantik. Cuma aku ada beberapa percubaan yang aku rasa diorang tak menggunakan dengan sebaik mungkin. Dan juga keadaan Selangor aku tengok ada agak sikit susah pada awal-awalnya. Dan akhirnya Melaka memang aku nampak macam game-game sebelum ni kita pernah tengok Melaka diorang play esteem dia memang agak masalah sikit. Maksudnya dia bermain dengan dalam pasukan dia agak keserasan tu agak kurang. So dalam game hari ni pun agak nampak jugalah sikit ada macam bola tak sampai, macam ada masalah-masalah tu masih ada lagi untuk persingan pertama Piala Malaysia. Dan kemenangan berpihak kepada pasukan Selangor dengan putusan 2-1. Aku tengok game yang Suku Akhir nanti perlawanan Selangor akan bertemu dengan Kedah. So nanti kita akan bincangkan pasal pasukan Kedah. Okay, so sekarang kita dah ada 8 pasukan yang layak ke Suku Akhir. So perlawanan pertama untuk Suku Akhir melibatkan Pening menentang UiTM. Perlawanan Suku Akhir ni akan berlangsung pada 12 dan 13, tapi tarikh itu masih belum diputuskan. Sama ada yang tanya juga kat aku sama ada Piala Malaysia ni akan betul-betul disambung ke, disebabkan kita baru diberitahu pasal PKPB. So kita tak tahu lagi keputusan macam mana. Yang aku tahu tarikh awal 12 dan 13 adalah Suku Akhir dan final pada 22 tak salah aku. Okay, so perlawanan pertama Pening menentang UiTM. Perlawanan Suku Akhir kedua JDT dan Kuala Lumpur. Perlawanan Suku Akhir ketiga Terengganu menentang Perak. Perlawanan keempat Kedah lawan Selangor. So aku nak ulas sikit tentang 4 perlawanan ni. So perlawanan pertama antara
Pulau Pinang dan UiTM. Untuk aku, perlawanan antara Pulau Pinang dan UiTM ni 50-50. Pulau Pinang pun bagi kredit kat diorang sebab diorang nampak masa game pertama tu, game persingan pertama agak baik menentang Felda. So dan diorang pun juara Liga Perdana tahun ni. So sebenarnya sebelum ni aku tak pernah tengok sangat pasukan Penang. So bila aku baru ni aku tengok persingan pertama ni, aku tengok banyak pemain yang yang aku kenal tapi yang ada dalam pasukan tu. So sebenarnya aku rasa percampuran antara pemain muda dengan pemain senior kat dalam pasukan Penang tu membantu untuk mereka menentang UiTM untuk suku akhir nanti terlaku. Tapi aku harap UiTM akan buat something untuk mencabar Pulau Pinang dekat suku akhir. Tapi prediction aku tak nak letak skor lagi sebab sebelum ni aku punya skor semua memang out sebab ini perlawanan kalah mati. So aku rasa perlawanan suku akhir pertama ni akan memihak Pulau Pinang. Tapi aku harap UiTM akan bagi tentangan lah untuk perlawanan ni. So Pulau Pinang akan layak ke separuh akhir. Okay. So perlawanan separuh akhir kedua di antara JDT dan juga Kuala Lumpur. Atas kertas memang nampak JDT akan layak ke separuh akhir. Tapi bagi aku harap Kuala Lumpur boleh buat something untuk betul-betul bersaing dengan Kuala Lumpur. Ataupun mungkin tengok macam mana percaturan, mungkin orang boleh buat tactical lebih defensif dan juga fokus kepada attacking. Contohnya macam 90 minit defensif, kalau contoh ada time for attacking atau first half cuba untuk defending dulu, defensif dulu, lepas tu try attack untuk second half ke. So aku harap Kuala Lumpur akan buat something lah untuk menentang supaya perlawanan tu lebih menarik lah. Sebab kalau ikutkan untuk akulah, JDT tak ada kelemahan untuk menentang. Ada kelemahan, maksudnya tak berapa ketara sebab setiap jentera pasukan JDT ni agak kuat lah. Okay, so aku punya prediction lah. Prediction aku, Penang akan menentang JDT di separuh akhir. Okay, so suku akhir kita yang ketiga, Terengganu menentang Perak. Terengganu menentang Perak mengulangi balik final Piala Malaysia 2018. Perak menang untuk perlawanan tu. Tapi untuk keputusan semasa, kalau korang tengok, Terengganu dia habiskan untuk seed Liga Super di tempat ketiga, dan Perak aku tak pasti, aku rasa sikit rendah daripada keempat atau kelima macam tu. Terengganu ada peluang, tapi aku tengok game masa Terengganu lawan dengan PJ City tu, Terengganu agak mungkin disebabkan mungkin sebelum sebab ada hujan yang masa game tu ataupun gangguan-gangguan lain. Tapi aku rasa Perak lebih bersedia untuk pergi ke untuk pergi ke separuh akhir, dan aku harap perlawanan ni akan jadi sengit lah. Okay, so aku prediction aku, Perak akan layak untuk persingan suku akhir ketiga dan pergi ke separuh akhir. So suku akhir yang keempat, yang terakhir, Kedah menentang Selangor. Wow, aku expect bahagian tengah Selangor dan juga Kedah akan berlaku persaingan kuat, dan juga pemain import dua-dua pasukan pun agak baik. So akan jadi persaingan yang baik kat situ. So dan aku nampak Kedah lebih bersedia. Walaupun sebelum ni aku kata Kedah mungkin akan tewas dengan pasukan Pahang, tapi bila aku tengok perlawanan pertama tu, aku nampak Kedah lebih bersedia untuk menentang Selangor. Dan Selangor masih ada masalah dari segi penyudah. So aku rasa perlu ditekankan kat situ. Aku nampaklah beberapa pemain muda yang Selangor cuba letak dalam perlawanan pelentang Melaka. Aku harap Badro Batia dapat main untuk first 11. Lepas tu Brandingan mesti akan ada. So prediction aku, Kedah akan layak ke separuh akhir dan menentang Terengganu. So prediction aku, Penang akan bertemu JDT di separuh akhir Piala Malaysia. Perak akan bertemu Kedah di separuh akhir Piala Malaysia. So itu aku punya prediction. Kalau korang ada pandangan korang ataupun prediction korang sendiri, korang boleh komen kat bawah. Itu saja untuk hari ini. Kalau ada rezeki terjumpa untuk separuh akhir nanti. Terima kasih semua. Siapa yang baru masuk video ni boleh subscribe, tolong like, komen dan share video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.